Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Ma'rifat. Tajuk pada hari ini ialah kenapa berzikir perlu bergerak tubuh. Sebelum itu sahabat sekalian, jangan lupa subscribe, like, komen dan share supaya ianya bermanfaat kepada orang lain juga. Saya doakan sahabat semua mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat rahmat serta petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu ini adalah ilmu tarekat tasawuf. Membuat fitnah terhadap ilmu Allah adalah berdosa besar. Kenapa berzikir perlu bergerak tubuh? Zikir dengan cara bergerak tubuh banyak kita lihat pada hari ini. Bahkan ada juga sampai tahap menari dan berjoget, dan ada juga yang bersilat. Persoalannya, apakah hukumnya? Hukumnya banyak dan ianya mengikut keadaan pezikir tertentu. Ada hukum harus, ada hukum bid'ah, ada hukum haram dan ada hukum makruh. Jika ahli zikir tersebut berzikir dengan bergerak badan ke depan, ke belakang dan ke tepi, itu hukumnya harus. Jika ahli zikir bergerak hingga melompat-lompat dan bersilat, itu hukumnya bid'ah. Jika ahli zikir berzikir, berjoget, dandut dan berdisko, itu hukumnya haram. Jika ahli zikir hanya menari sahaja berserta dengan muzik, itu hukumnya makruh. Berzikir menggerakkan tubuh sedikit dan bergerak kepala itu harus kerana ianya adalah untuk melawan hawa nafsu. Di dalam diri kita mempunyai 7 lapis nafsu yang kita perlu perangi, dan caranya hendaklah pukul nafsu tersebut. Jika besi yang buruk ingin dijadikan golok dan parang yang cantik, hendaklah ditempa, dipukul dahulu, barulah ia akan menjadi golok yang cantik. Begitulah ibaratnya untuk melawan nafsu di dalam diri kita, hendaklah dipukul, diberus dengan zikir dan dibakar dengan zikir. Tapi hendaklah di dalam hati juga memukul dengan zikir juga, dan jangan luaran sahaja nampak kuat memukul nafsu tetapi hati tidak berbunyi pula. Kalau lidah sahaja berbunyi tetapi hati tidak berbunyi, ia tidak bermakna untuk berzikir. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad Ibn Hanbal dalam musnadnya dan yang diriwayatkan oleh Al-Maqdisi dari Anas Ibn Malik, dia berkata, orang-orang Habasyah, Ethiopia pernah menari di hadapan Nabi. Ketika itu mereka mengucapkan, Muhammad adalah seorang hamba yang soleh, dengan bahasa Habsyah. Lalu Nabi SAW bertanya, apa yang mereka ucapkan? Dikatakan kepada beliau, mereka mengatakan bahawa Muhammad adalah hamba yang saleh. Ini adalah hadisnya, tuan-tuan. Maka ketika Nabi pergi ke Habsyah, ada orang yang menari, tapi Nabi tidak mengatakan apa-apa. Orang menari tersebut memuji Nabi Muhammad SAW dan berzikir. Maka Nabi mensenyapkan dirinya, mendiamkan dirinya dan tidak mengatakan apa-apa dan tidak melarang apa-apa. Maka di sinilah salah satu nas yang digunakan salah satu ahli tarekat. Ada yang menari, dan ada juga disebabkan tarekat yang menari itu adalah ketika zaman dahulu, zaman para ulama, bila masa berperang, maka mereka membuat satu bulatan dan menari dengan memuji-muji nama Allah dahulu sebelum mereka pergi berjihad. Dalam hadis sebuah riwayat yang lain, dalam sebuah riwayat disebutkan bahawa Ali pernah berkata tentang para sahabat Nabi. Abu Arakah berkata, aku pernah solat subuh bersama Ali bin Abi Talib. Tatkala ia memalingkan wajahnya ke arah kanan, ia lalu duduk sambil diam, seolah hatinya sedang tertekan. Ketika sinar matahari telah masuk ke dalam masjid, ia solat 2 rakaat. Lalu ia membalikkan telapak tangannya sambil berkata, demi Allah, aku telah melihat para sahabat Nabi, dan hari ini aku tidak melihat orang seperti mereka. Mereka menyambut pagi dengan rambut kusut dan berdebu, dan di wajah mereka seolah ada duka cita. Mereka menghabiskan malam dengan bersujud kepada Allah dan membaca Al-Quran. Dan kalau subuh tiba, mereka berzikir kepada Allah sambil bergerak seperti bergeraknya pohon pada saat angin berhembus. Air mata mereka bercucuran sampai membasahi baju mereka. Ini adalah hadis yang kedua di mana Sayyidina Ali beribadat dan ada sahabatnya melihat Sayyidina Ali beribadat. Badannya bergerak seperti pohon ditiup angin. Maka ini adalah juga nas kenapa bergerak tubuh bila berzikir.
Dalam hadis yang lain juga, hadis yang sama juga, tetapi untuk menekankan dalam hadis tersebut, Ibnu Asakir dalam Hayat Sahabah dan Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah memberitahu bahawa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah menceritakan bahawa para sahabat akan menggerakkan badannya secara perlahan dan tenang seperti angin yang bertiup, dan air mata mereka akan mengalir dalam zikir. Ini adalah nas juga kenapa orang berzikir bergerak tubuh ya. Tapi kalau bergerak tubuh seperti angin bertiup ini adalah hukumnya sunat, kerana para nabi dan sahabat nabi juga melakukan hal tersebut. Jika melompat-lompat, berzikir melompat-lompat itu, zikir bersilat itu dipanggil bid'ah. Tidak pernah dibuat orang. Mengikut Arifin Billah, guru mursyid, jika orang bersilat semasa berzikir itu adalah kerana hatinya berniat untuk mendapatkan karamah, untuk mendapatkan dunia, bukan untuk mendapatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dalam hadis yang sama, hadis Sayyidina Ali tadi, bahawasanya para sahabat Nabi ketika berzikir kepada Allah, mereka bergoyang ke kanan dan ke kiri seperti goyangan pohon yang tertiup angin kencang ke depan lalu ke belakang. Dalam hadis yang sama tadi, tapi dia menekankan hadis ini, yang baris ini, supaya kita faham. Sahabat Nabi goyangan pohon yang tertiup angin kencang ke depan lalu ke belakang. Itu saja yang sunat. Jika kita menggerakkan badan itu sunat. Tapi kalau berlebih-lebihan itu makruh. Maka jika seseorang itu berzikir sehingga menari, berdandut, kalau berdandut bercampur lelaki dengan perempuan, itu haram. Berdandut, berdisko itu haram, sudah berlebih-lebihan, lebih lagi daripada bid'ah. Bid'ah tu dah tak boleh dah, ini lebih lagi, sehingga berdandut dan sebagainya, ini adalah salah dan haram. Maka kalau makruh, jika makruh ialah berzikir sambil menari dan memakai muzik, itu makruh. Makruh maknanya tak dapat dosa, tak dapat pahala. Jika sunat, seperti dalam hadis tadilah, bergerak perlahan-lahan, itu sunat. Jika harus pula berzikir bergerak tubuh makin kuat sedikit, seperti angin bertiup kencang, itu adalah harus, kerana kita mempunyai 7 lapis nafsu di dalam diri kita yang perlu kita hancurkan. 7 nafsu itu ada di dada kiri kita. 3 nafsunya adalah nafsu amarah, nafsu lawamah dan nafsu mulhamah yang perlu kita hancurkan di dalam diri kita. Maka dengan cara kita memukul nafsu tersebut melalui pergerakan badan kita, ianya seperti kita menempa ataupun memukul nafsu tersebut supaya nafsu itu tunduk dalam diri kita. Itu adalah orang panggil cara untuk menundukkan nafsu. Itu adalah gambar rajah menunjukkan kedudukan nafsu di dalam diri kita. Di dada sebelah kiri ialah nafsu amarah, nafsu lawamah dan nafsu mulhamah di dalam diri kita. Maka nafsu inilah adalah nafsu yang jahat. Selagi kita tidak hapuskan 3 nafsu ini, maka kita tidak akan mengenal diri. Kita tidak akan mengenal diri selagi kita tidak hapuskan 3 nafsu ini. Raja sekalian nafsu adalah nafsu amarah. Maka nafsu amarah inilah yang susah. Nafsu amarah ialah raja sekalian nafsu. Orang yang duduk di nafsu amarah adalah orang yang sejahat-jahatnya. Nafsu lawamah adalah kebaikan dan kejahatan ada sama rata. Tetapi kejahatannya lebih banyak daripada kebaikannya. Nafsu mulhamah pula, kebaikan dan kejahatan juga ada, tapi kebaikannya banyak sedikit daripada kebaikannya dan kejahatannya sama rata. Kebaikannya dan kejahatannya sama rata. Itulah
Nafsu amarah, nafsu lawamah dan nafsu mulhamah perlu dihancurkan untuk kita mengenal diri. Tiga nafsu inilah yang menggoda kita setiap hari. Tapi kalau sesiapa yang duduk di nafsu mulhamah tu, dia sudah mendapat ilham, walaupun dia tidak mengenal diri lagi, tapi dia sudah mula mendapat ilham. Ianya seperti ain kepada cahaya. Belum dapat cahaya lagi, ain dia. Itu kedudukan nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah dan nafsu kamaliyah. Nafsu mutmainnah tu duduk di tengah-tengah. Di tengah-tengah diri kita, badan kita, dada kita. Dia duduk di tengah-tengah. Maknanya dia menyeimbangkan. Sesiapa duduk di nafsu mutmainnah, itu adalah permulaan mengenal diri. Nafsu radiyah adalah ke kanan sedikit. Sesiapa duduk di nafsu ini, dia sudah reda. Apa sahaja ujian yang ditimpakan kepadanya, Allah Ta'ala uji dia dengan ujian yang berat, maka dia reda dengan ujian Allah, apa saja ujian. Lepas tu ke kanan lagi dada kita, itu nafsu mardiyah. Nafsu mardiyah mendapat keredaan daripada Allah. Setelah dia reda dengan ujian Tuhan tadi, maka Allah Ta'ala memberi keredaan kepada dia, iaitu karamah. Seterusnya ialah nafsu kamaliyah. Nafsu kamaliyah ialah nafsu yang sempurna. Maka orang itu telah makrifat kepada Allah, telah mengenal zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga semua mendapat pengetahuan dan manfaat. Ilmu tanpa amal seperti pokok yang tidak berbuah. Wassalam.